Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 5. Nama saya Megat Nurzuan Aizam bin Megat Rustazam. Saya akan membincangkan atau menerangkan tentang latar belakang Aristotle bersama dengan ahli kumpulan saya. Saya akan membincangkan atau menerangkan tentang latar belakang Aristotle bersama dengan ahli kumpulan saya. Dan sebelum saya pergi dengan lebih jauh, bawa anda menggembara dan menceritakan apa yang saya akan cerita, saya akan memperkenalkan dulu ataupun mereka sendiri akan memperkenalkan diri mereka bersama-sama saya untuk membuat video pada kali ini. So, korang tunggu dan stay tune video seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Snabinti Musaffar. Kami dari kumpulan 5. Hai, nama saya Nafisah dari kumpulan 5. Okey, hari ini kami semua akan bercerita sedikit tentang latar belakang tokoh yang kami pilih, iaitu Aristotle. Begitu ramai yang tidak mengetahui tentang latar belakang beliau. Okey, bertemu lagi kita. So, saya nak kongsikan sedikit tentang latar belakang Aristotle. So, Aristotle ni merupakan seorang ahli falsafah seperti yang kita tahu, iaitu dia banyak menerangkan teori-teorinya. Tetapi saya akan terangkan dengan lebih detail dan lebih mendalam tentang beliau. Beliau ni telah dilahirkan pada 384 sebelum Masihi, iaitu di sebuah kota kecil, iaitu kota koloni orang kata di Greek, iaitu di semenanjung Claudi yang berada di wilayah Makedonia. So, beliau merupakan anak kepada Nicomasus yang merupakan sahabat ataupun doktor peribadi kepada keluarga King Amyntas ketiga of Makedonia. Sejak kecil lagi, Aristotle diasuh dan dididik oleh ayahnya sendiri di dalam bidang kedokteran dengan harapan agar Aristotle ni dapat menguasai kemahiran dan kepintaran ayahnya. Aristotle ni dia merupakan seorang anak murid kepada Plato. Aristotle ni pada umur 17 tahun dia, ayahnya telah hantar dia ke beliau lah, pergi ke sebuah akademik Plato, iaitu beliau menuntut lebih kurang 18 tahun dan menjadi anak murid kepada Plato. Di akademik Plato juga beliau telah menuntut ilmu di dalam bidang matematik, politik, etika dan berbagai lagi ilmu pengetahuan, dan disebabkan itulah beliau digelar sebagai doktor falsafah ataupun sebagai orang yang memberi teori-teori di dalam pelbagai bidang, sehingga rumahnya menjadi seperti perpustakaan. Kenapa saya mengatakan rumah dia menjadi seperti sebuah perpustakaan? Kerana rumah beliau penuh dengan pelbagai-bagai buku yang beliau gunakan untuk menjadi satu, orang cakap, sebagai satu rujukanlah kepada beliau untuk beliau mendapat ilmu pengetahuan di dalam pelbagai ilmu. Okey, so saya dah ceritakan tentang beliau ilmu dan juga tu, tetapi saya nak ceritakan sedikit mengenai dia ni adalah digelar sebagai peneraka, iaitu anti gerakan Makedonia. So, pada 323 masa sebelum Masihi, Aristotle dituduh sebagai penerhaka yang menghina dewa-dewa oleh orang Yunani yang digelar sebagai gerakan anti Makedonia. Beliau meninggalkan Athens dan ke Kalkis. Sekolahnya telah diserah kepada Thebagus, iaitu anak muridnya. Aristotle meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masihi ketika musim bunga, ketika beliau berusia 62 tahun. So, itu apa yang saya boleh katakan sedikitlah mengenai beliau punya pengakhiran hidup sebagai seorang ahli falsafah. So, Siapa itu Aristotle? Aristotle merupakan seorang falsafah Yunani kuno dan karyanya sangat penting untuk perkembangan falsafah barat dan juga teologi barat. Secara tradisinya, Aristotle memulakan perjanjian dengan Plato dan secara beransur-ansur berpindah dari idea-ideanya. Tetapi penyelidikan baru-baru ini menunjukkan sebaliknya. Kehidupan awal dan latar belakang Aristotle, beliau datang ke Athens sebagai remaja. Okey, ini antara buku yang terkenal dari Aristotle.
Selain itu, beliau juga berjaya menghasilkan beberapa karya yang bertujuan untuk penerbitan. Bahkan, ia juga mempunyai fragmen-fragmen tersendiri, iaitu melibatkan kategori organon, fizik, metafizik, etika dan pemikiran, politik, retorik dan poetik. 편히 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 그 밤을 한번